الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الحمد لله رب العالمين الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa yang hadir, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah, mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat, marilah kita mengambil sedikit ruang masa yang ada pada pagi ini untuk kita mengingati di antara satu sama lain, untuk kita membaca mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita jadikan sandaran dan juga pengajaran di dalam kehidupan kita sebelum kita dimatikan oleh Allah pada suatu hari nanti. Muslimin dan muslimat, dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya jannatul kafiri wa sijnil mu'minin." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dunia itu adalah syurga bagi orang-orang yang kafir dan merupakan sebuah penjara bagi orang-orang yang beriman. Dunia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala berjuta tahun yang lalu, Allah buat dunia ni tempat
dihimpunkan banyak makhluk dan tempat kehidupan yang paling sesuai, terutamanya bagi kita yang bernama manusia. Setakat ke hari ini, semua manusia tinggal di dunia. Planet yang namanya bumi, yang kita panggil dunia ini. Belum lagi ada manusia yang menetap atau tinggal selain daripada bumi. Jadi, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Allah Ta'ala meletakkan kita di atas dunia ini, di atas muka bumi ini, dan tujuan utama kita diletakkan di sini, seperti mana yang disebut dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Melainkan tujuan utama Allah Ta'ala letak kita di dunia ni adalah beribadah kepadanya. Namun, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ianya tidaklah semudah yang kita jangkakan. Walaupun tujuan utama Allah letak kita di dunia ni untuk ibadah, mengabdikan diri kepadanya, menjadi hamba yang taat kepadanya, tetapi kita ada cabaran lain dekat dunia ni. Kita ada banyak gangguan, halangan, rintangan untuk kita menjayakan sesuatu ibadah itu. Ada halangan dia. Halangan paling besar adalah dunia yang kita pijak ni. Sebab itu saya mukaddimahkan kuliah subuh kita pagi ini dengan membacakan hadis yang pendek tadi. Bila Nabi kata dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Jadi berdasarkan hadis ini, dunia yang bersifat sementara ini, dunia yang akan musnah dan lenyap bila sampai hari kiamat nanti, bagi orang-orang yang kafir, bagi mereka dunia ni adalah syurga mereka. Bagi orang bukan Islam, dunia ni adalah ibarat macam syurga. Syurga ni apa? Tiada larangan. Dalam syurga yang sebenar besok, yang kita baca jannatin tajri min tahtihal anhar, yang kita baca ayat-ayat syurga dalam Quran. Syurga ni besok tidak ada larangan. Semua benda elok kita boleh buat dalam syurga. Bagi orang kafir, dunia ni macam syurga. Dia nak buat apa pun, ialah kalau bahasa kita, sukati dia je. Dia nak tembak orang Islam ke, dia nak bunuh orang Islam ke, dia nak bom orang Islam ke, sukati dia. Dia nak kahwin ataupun melakukan hubungan sebelum kahwin ke, sukati dia. Dah kahwin, hari nikah 3 dah anak,
sukati dia. Pada dia tu, dunia ni sukati dia. Lagi dahsyat, dia kahwin sama-sama jenis pula. Nak sebut istilah tu tak boleh. Bukan tak boleh pasal apa. Malam tadi saya tersebut 4 huruf tu, L dengan T belakang tu kan. Habis saya punya live kena block seminggu. Saya punya live TikTok semalam kena ban seminggu. Naya kan. Mujur ada akaun satu lagi. Kan. Jadi pagi ni saya tak nak sebut lah, nanti tak boleh live lepas ni. Sebut kunyit ajalah senang. Geng kunyit dia panggil. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, pada mereka dunia ni ikut suka dia. Dia nak kahwin, yang baru lagi ada kahwin dengan binatang pun ada. Dengan kambing. Tak tahulah selera dia macam mana tuan. Kan? Kita tengok kambing ni selera nak makan je. Gulai kambing apa kan? Dia lain pula selera dia. Itu mereka. Sebab pada mereka dunia ni macam syurga. Sukati nak buat apa pun. Itu bagi mereka yang bukan Islam, yang belum Islam. Tetapi bagi kita, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, yang mengaku beriman, yang mengaku beragama Islam, kita kena anggap kita hidup atas dunia ni ibarat macam dalam penjara. Wasijnil mu'minin, dan merupakan penjara bagi orang yang beriman. Dunia yang kita duduk ni ibarat macam banduan yang duduk dalam penjara. Ada aturan khas yang wajib kita ikut. Ada aturan yang disediakan oleh Tuan empunya bumi, iaitu Allah Ta'ala. Aturan ini tertimpa kepada kita, khususnya orang-orang Islam. Bila kita mengaku, saya ni orang Islam Ustaz, saya beriman, maka kena ikut aturan itu. So kita kena hidup di dunia macam mana banduan yang sedang hidup dalam penjara. Macam mana banduan hidup dalam penjara? Bahasa mudahnya, tak boleh bebas. Sebebas-bebasnya tak boleh. Banduan ni dia terikat dengan aturan penjara. Pertama, dia ada aturan pakaian. Pakaian dia biasa kalau pergi mahkamah tu baju oren tu lah, tulis lock up apa semua tu. Kalau dulu-dulu pakaian dia seluar pendek, baju jalur-jalur, ada nombor. Sekarang tak tahulah, sebab saya tak pernah masuk penjara, jadi saya pun tak tahu. Tapi dia ada dia punya aturan pakaian. Dia tak boleh pakai baju macam kita yang kat luar penjara ni, tak boleh. Dia tak boleh nak pakai t-shirt welcome to Langkawi, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Nak pakai baju kurung, baju kelawar, tak boleh. Baju raya sepasang, tak ada. Dia ada baju khas dia, uniform dia. Begitulah kita sebagai orang Islam. Ada uniform khas kita. Ada aturan yang agama letak. Apa dia? Orang Islam mestilah memakai pakaian yang bersih, yang kemas, dan yang paling penting menutup aurat. Itu aturan pakaian kita. Pakailah apa benda fashion pun, nombor 1 bersih.
Bersih ni makna penampilan diri kita tu nampak bersih lah, pakaiannya, rambut kita, kuku kita dah. Itu aturan. Yang kedua, nampak kemas, cantik, segak. Itu image. Biarlah orang Islam ni nampak smart, pakaiannya bersih, segak, cantik. Tak adalah orang tengok, awak teruk sangat orang Islam, serabut nampak. Tak. Biar kemas. Dan paling penting daripada semua itu adalah menutup aurat. Kalau segak aja tapi aurat tak tutup pun tak jadi apa juga. Aurat ni istilah dia ma yajibu satrahu, apa yang wajib ditutup. Kalau lelaki antara pusat dan lutut, yang perempuan semualah kecuali muka, tapak tangan. Jadi itu aturan dia. So kena ikutlah. Tuan-tuan, hari ni ialah pagi ni saya dipahamkan ada kematian berturut-turut, selang 1, 2, 3 hari seorang, 2, 3 hari seorang pula. Pagi ni seorang lagi. Saya ceramah Ma'al Hijrah malam tadi, surau Al-Muhsin, Batu 7, Sijangkang. Pun kematian juga. Lepas maghrib tu imam baca tahlil. Lepas tu sembang-sembang lepas isyak, 2 kematian berturut. Sama juga lebih kurang tu. Jadi ialah bila kematian ni sebenarnya dia menjadi satu tarbiyah, kesedaran untuk kita yang masih hidup. Peluang tu tuan-tuan, kita yang masih hidup ni peluang. Minggu lepas YB Salahuddin Ayub sihat walafiat, jadi menteri dalam perdagangan dalam negeri, ke sana kemari, tahu-tahu muntah, pendarahan otak, operation, ditidurkan, mati. 3 hari je tuan-tuan, bukan lama pun. Itu rezeki dia lah. 3 hari saja sakit, kritikal, tidur, mati. Kan? Tak semua orang dapat itu. Tak semua orang sakit 2-3 hari meninggal tuan-tuan. Ada yang sakit dah belas tahun tak mati-mati. Bukan saya nak suruh mati, tak. Maknanya lama sakit. Kadang-kadang nampak macam dah kritikal. Geng surau ulang alik 14 kali lah baca Yasin, tegak balik. Yang tukang baca Yasin pula meninggal. Dia yang baring tak mati-mati pun. Lihat umur dia tak? Itu cerita mati tuan. Jadi kita yang masih hidup ni, alhamdulillah, syukur. Syukur tuan-tuan, jangan main-main. Betul lah Rasulullah kata, nikmat hidup hanya dirasai oleh orang yang sudah mati. Orang yang dah meninggal ni tuan-tuan, diorang saja yang betul-betul tahu betapa bernilainya hidup ini, betapa mahalnya hidup ni, betapa berharganya hidup ni. Siapa yang tahu? Orang dah mati, tuan-tuan. Kita yang hidup ni kadang tak perasan, buat tak peduli, tak rasa hidup ni nikmat. Nikmat tuan-tuan. Kita boleh semayang subuh, dengar kuliah pagi ni sebab masih hidup. Kalau dah meninggal tuan-tuan, tak ada dah cerita datang kuliah pagi ni.
Kalau datang pun mungkin sebagai jenazah ajalah, untuk disemayangkan, bukan nak dengar kuliah. 25 tahun saya ceramah, yang datang kuliah saya semua orang hidup ni. Setakat ni. Ni fakta ni, bukan melawak ni, cerita betul. Semua hidup je datang. Itu pun tengok macam nak mati lah. Kan? Jadi tuan-tuan, nak bagi hilang mengantuk tuan. Sebenarnya aku yang mengantuk ni, kan? Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu kematian. Kita dengar berita, tengok kematian, ambil pengajaran. Bak kata sahabat Nabi yang mulia Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Ad-Darda, Abu Darda. Dia ni korporat kaya gila. Abu Darda ni orang kaya, sahabat Nabi yang kaya raya. Nama sebenarnya Mukbiran bin Qais. Nama betul dia Mukbiran, tapi Arab nak panggil Mukbiran ni susah, tergeliat lidah. Jadi Abu Darda tu nama samaran lah, nama panggilan. Abu tu makna bapa kan, bapa. Abu tu bapa. Darda tu sebab Mukbiran ni dia ada seorang anak perempuan yang comel, yang cantik, nama dia Ad-Darda. Jadi orang nak senang panggil Mukbiran ni Abu Darda, bapa kepada Darda. Itu gelaran dia tu. Apa kata, sebab orang Arab ni kan dia suka panggil gelaran kan. Macam Abu Jahal, bukan nama dia Abu Jahal kan. Nama IC dia Omar bin Hisham. Tu dalam maikat dia, sedap nama kan. Tapi pasal malas datang kuliah, Abu Jahal. Kalau faham okey lah. Kan? Abu tu bapa, Jahal tu jahil, bapa segala kejahilan. Dah kerja dia halang kuliah Nabi, Abu Jahal. Orang buat program tak datang, lepas tu marah pula orang datang. Tu semua geng-geng lah tu. Jadi tuan-tuan, apa kata Abu Darda? Abu Darda kata, apabila kamu melihat orang yang mati, ni cerita mati tadi tu, bila kamu lihat orang yang mati, kata Abu Darda, kamu kena merasakan diri kamu sebahagian daripada mereka. Bila kamu lihat orang yang mati, kamu kena rasakan diri kamu sebahagian dari mereka. Bila kita tengok ziarah mayat, kita tengok mayat tu terbaring, kita bayangkan saja, kalaulah yang terbaring ni aku sekarang ni, apa cerita dia. Macam tu lah. Biar ada keinsafan. Tengok mayat sedang dimandikan, kita bayang kalaulah aku yang tengah kena mandi sekarang ni, macam mana gaya ni. Biar ada rasa insaf tuan-tuan. Kalau tidak, manusia ni dia payah nak insaf. Dia akan buat jahat ni benda yang bukan-bukan, tak ada nohtah, selagi dia tidak ambil iktibar pada sesuatu yang terjadi. Jadi sebab itu kita balik hadis tadi tuan-tuan. Kita hidup atas dunia ni macam mana banduan tadi, nombor 1 mesti ada undang-undang pakaian. Macam mana banduan yang tidak bebas berpakaian. Kita pakailah yang bersih, kemah dan menutup aurat. Aurat ni jangan tunjuk tuan. Aurat ni yang saya baca tadi, ma yajibu satrahu, benda yang wajib ditutup ke atas manusia. Aurat ni hanya berlaku antara kita dengan manusia saja. Itu pun
yang bukan mahram. Suami isteri bila sah pernikahan, dia tidak ada aurat. Boleh tengok semua sekali. Suami isteri sahaja. Dan tidak wajib juga tutup aurat kepada binatang. Tak ada. Kita nak buang air masuk tandas, cicak ada kat tepi tu. Kelang kabut pakai tuala. Cicak kata, kenapa Mak Haji ni? Kan? Okey je, tak masalah, cicak tu biar kat dia. Cicak tak ada kena mengena hukum. Oh, cicak tengok Ustaz berdosa. Dah. Dalam tandas kita bukan cicak aja, lipas pun ada, semut pun ada, kan? Kalau betul-betul tak ada binatang, susah kita nanti. Kan? Nak cari betul-betul tandas yang tak ada haiwan ni. Sampai ke sudah tak buang air nanti. Kan? Jadi biar je lah cicak tu. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu aturan penjara yang pertama. Yang kedua, dalam penjara dia ada aturan makanan. Banduan tidak boleh makan sebebas-bebasnya. Ujung minggu macam ni, banduan nak order KFC, tak boleh. Walaupun duit dia banyak, dia orang kaya kan. Dia makan rasuah banyak, lepas tu masuk penjara, duit dia banyak, duit rasuah. Ini contoh lah ya. Jadi dia order Grab Food, Food Panda ke dalam penjara tak. Orang kaya, saya nak makan KFC pagi ni, tak boleh tuan-tuan. Dia kena makan apa? Kena makan makanan yang pihak warden penjara sediakan. Dia suka ke, sedap ke tak sedap, telan aja. Pagi nasi lemak kosong dengan ikan bilis, telur tak ada, timun tak ada, contoh lah. Kena telan je. Tengah hari sawi kering aja dengan ikan masin tak. Tak ada ni gulai kambing, tak ada tuan. Penjara tuan. Kalau kita kat luar ni boleh tahan lah. Jadi tuan-tuan, maksud dia, kita yang hidup atas dunia ni bukannya boleh sebarangan kita nak telan makanan dan minuman. Konsepnya adalah ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, kata Allah, makanlah di atas muka bumi ini makanan yang halal dan yang baik-baik. Yang baik maksud dia bukanlah kijang, rusa, pelanduk, bukan. Makna yang baik ini yang bersih, yang ada vitamin, yang ada zat untuk tubuh kita. Bukan makanan yang tak ada faedah lah. Jadi tuan-tuan, kita ni banduan atas dunia ni tak boleh makan sebarangan. Benda haram jangan makan. Benda syubhah elakkan. Syubhah ni apa? Yang meragukan. Meragukan ni macam mana? Bila hati kita ni berbolak-balik, boleh ke tak boleh ni? Boleh ke tak boleh? Halal ke haram? Jawapannya jangan ambil. Kan Nabi sebut dalam hadis, innal halala bayyinun. Nabi kata sesungguhnya yang halal itu jelas dan terang. Nasi lemak halal, buah durian halal, itu jelas dan terang. Wa innal harama bayyinun. Yang haram itu juga adalah jelas. Bangkai haram, babi haram, semua jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Dan apa yang ada antara keduanya, antara halal dan haram itu, Nabi kata tengah-tengah dia ada perkara yang syubhah, yang kesamaran, tidak jelas halal dan haramnya. Tidak jelas halal dan
haramnya. Baik, jadi apa yang berlaku? Nabi kata la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Nabi kata ramai manusia yang tak tahu tentang syubhah ini. Ramai yang tak tahu, tak ambil tahu, tak peduli, langgar macam tu saja. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita orang Islam ni ada aturan. Bukannya membujur lalu melintang patah, bukan. Semua kita bedah. Hak orang pun kita ambil, tak boleh. Ada aturan hidup di dunia, macam mana kita hidup dalam penjara. Macam banduan duduk dalam penjara. Yang ketiga, banduan ni aturan dia apa? Dia ada aturan pergerakan hidup dia. Dia tak boleh sebebasnya nak keluar masuk penjara, sebebasnya nak keluar masuk dalam sel dia. Tak laratlah, boring duduk dalam penjara sempit, nak keluar main kat luar tak boleh. Dia ada aturan. Dia ada masa dia riadah, masa dia bekerja gotong royong, masa dia kena duduk dalam sel penjara. Dia ada aturan. Sama macam kita atas dunia ni, bukan 24 jam kita kena kejar dunia, bukan. Ada masa kita rehat, ada masa kita bekerja, ada masa kena ibadah. Ikut je aturan yang Allah dah atur, bukannya susah pun. Untungnya kita jadi orang beriman ni sebab aturan tu ada. Kalau hidup ni tidak ada aturan, ibu-ibu sekalian, susah kita. Macam inilah pilihan raya ni kan. SPR, pihak polis, dia letak aturan kempen. Tak boleh kempen yang 3R tu. Dalam Islam pun adab dijaga, jangan menghina orang, maki orang dalam kempen. Itu aturan. SPR letak aturan, kempen tak boleh lebih pada pukul 12 malam. Polis letak aturan, kena ambil permit. Itu aturan. Kalau tak ada aturan tu, tuan-tuan rasa macam mana? Dalam masjid surau ni orang kempen? Tak. Itu kena ada aturan. Bila ada aturan, barulah cantik perjalanan tu. Cantik perjalanan pilihan raya tu. Sebab semua pihak ikut aturan. Hidup kita ni Allah dah atur sebagai orang Islam. Aturan awal dia, subuh dah kena bangkit. Pukul 5 ke, 5.30 ke, sebelum bang subuh ke, dekat nak subuh ke, bangkit. Itu aturan. Ada orang awal bangkit dia, pukul 3 dah bangkit lah. Ada saya jumpa hamba Allah berpangkat besar lagi, setiap pagi pukul 3 bangkit. Kita pun tak lalu tiap-tiap pagi pukul 3 kan. Tak, hebat tu. Kita pun sekali-sekala je bangkit. Saya lah, tuan-tuan ibu-ibu mungkin hari-hari lah. Jadi ada orang ada kekuatan tu. Jadi tuan-tuan, hidup kita ni dah ada aturan. Zuhur sekarang berhenti buat kerja, semayang, aturan. Masuk asar pukul 4 lebih, semayang. Maghrib isyak, semayang, dengar kuliah sikit. Itu aturan. Nak makan ada aturan, nak bercakap dengan orang ada aturan. Bukan main sembur gitu je. Adab kena jaga, ukhuwah kena jaga. Berbeza fahaman politik, itu hak masing-masing tak, tapi ukhuwah jaga. Penamaan calon semalam, saya di Gombak lah. Saya pergi Gombak sebab saya mengundi Gombak. Rumah saya mengundi Langkawi sebab dia keturunan Mahsuri ke-8. Yang tu aku tipu Jangan percaya kan.
Tapi mengundi Langkawi tu betul lah. So habis mengundi Gombak 12 bulan tu, saya terus naik flight balik Langkawi. Sambil bercuti kan. Bukan senang nak relax kat Langkawi tu. Jadi kita ni semalam bila saya pergi Gombak kan, saya sukalah jalan-jalan tengok penerbangan calon kan. 5 tahun sekali. Macam raya kan, jumpa kawan-kawan. Jadi ramai saya jumpa semalam, geng kampung saya, geng Gombak anak murid yang berlainan parti politiknya dengan kita lah, yang tak sama lah, lain-lain menyokong, elok ramai saya jumpa semalam tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Saya pergi jumpa, saya salam. Yang makcik-makcik perempuan, saya tak adalah salam kan, kita sembang, tanya akak apa khabar, sihat, okey ke semua kak? Okey ustaz, sama-sama berjuang ustaz, katanya. Ayat dia syok dengar. Sama-sama berjuang, ya kak, sama-sama, good luck, saya kata. Semua saya jumpa, saya sembang benda itu. Ada seorang tu suami isteri. Baguslah ustaz, ustaz mahu gak tegur kami. Saya kata, apa masalah dia? Awak anak murid saya, orang kampung saya. Betul ustaz. Saya kata ukhuwah kena jaga. Mangkah sukati masing-masing lah tak. Tapi takkan dek itu bergaduh teruk sangat politik kita. Ada satu video saya dapat semalam, ada anak murid hantar. Kita ni kadang terlebih ta'assub pun susah agak tuan. Politik ni tak perlu ta'assub sangat. Sokong-sokong je lah kan. Jangan sampai yang bukan-bukan. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Ada satu ni, dia pergi buat nazar tuan-tuan. Macam janji lah, bukanlah nazar kot. Dia tulis itu macam berjanji ke apa benda entah. Dia kata kalau dia tak tulis dia kata macam kalau sekian-sekian menang ke macam mana tak, macam itulah lebih kurang ayat dia. Saya tak boleh nak detail sangat. Dia kata aku ceraikan bini aku talak 3. Kan yang bukan-bukan je kerja kan. Orang nak kahwin punyalah susah kan. Nak kahwin tu tengok senang nak kahwin. Kalau tak ada orang berkenan dengan kita, macam mana nak kahwin? Kan? Handsome macam mana pun kalau orang tak berkenan, tak kahwin tuan-tuan. Jodoh tak ada lah. Lambat jodoh ke apa, tak apalah, kita doa yang baik. Ni dah kahwin, lepas tu tepi tu tulis baru sambut anniversary yang ke 26 tahun. Lama dah kahwin. Tahu-tahu pihak raya ni buat pula idea yang pelik-pelik gitu. Jangan tuan-tuan, istighfar banyak, bertaubat pada Allah. Pilihan raya ni wasilah aja kan. Jadi jangan kita ni terlebih pula yang bukan-bukan kita buat. Agama tak suruh kita bercerai, tak ada semena-mena ni kan. Jangan tuan-tuan. Sebab itu kena mengaji. Tuan-tuan datang Al-Huda ni, Najahiyah, mana-manalah keliling Shah Alam ni, Allah, beratus surau masjid tuan. Bersepah kuliah kat Shah Alam pagi ni, berpuluh beratus kuliah ada. Pilih je. Jangan tak mengaji. Bila tak mengaji, itu jadi ikut ajaran hak. Tak hak mana pun tak tahu tuan. Yang saya tahu hak Hogan 80-an punya wrestling dulu, baju kuning. Pandai dia buat. Kena empuk tu, naik share dia habis dengan pengadil dia lambung keluar. Zaman 80-an dulu tak. Pergi ikut ajaran sesat. Oh, Allah tu nama je. Sebenarnya Tuhan tu bukan Allah, itu nama saja. Tuhan sebenar Muhammad. Oh tuan-tuan, lempar masuk sungai Gombak kan baru tahu. Orang suruh mengaji, datang suruh masjid, belajar tauhid elok-elok, kenal Tuhan elok-elok, tak datang. Yang tak ajaran mana diikutnya. Rosak tuan-tuan. Boleh jadi murtad.
percaya selain Allah tu Tuhan, syirik, murtad. Ni bukan benda main-main. Ni bukan benda boleh bincang, boleh tarik handbrake. Tak ada. Bila dah syirik, apa jadi? Fa'ahbata a'malahum, kami hapuskan amalan mereka. Kosong, tuan-tuan. Umur 60 syirik, kosong. 60 tahun semayang, kosong, pahala tak ada, hapus. Tuan-tuan ingat sikit punya cerita ke tu? Kita nak semayang ni pun dah bercinta, bukan main payah lagi, tuan-tuan. Kita nak duduk sekejap ni dengar kuliah, tuan-tuan ingat senang. Saya perhati je, tuan-tuan, 4 kali tukar kaki. Aku dah kebah hari ni, ustaz. Bila nak berhenti, ustaz? Luar dah cerah dah, nasi lemak rasa dah ada kat belakang. Kejap lagi saya berhenti, tuan-tuan bertenang aja. 5 minit lagi saya berhenti. Saya pun ada urusan lain, lepas ni nak kena kejar pula. Jadi tuan-tuan, bukan senang nak dengar kuliah. Tambah tuan-tuan, ibu-ibu duduk bersila macam ni. Ui, jangan buat pasal, tuan. Ustaz tak apa, duduk atas kursi, kaki bergoyang-goyang kat bawah. Sebab tu kuliah saya okey je, tuan-tuan. Tuan-tuan nak duduk atas kursi ke, nak menyandar ke, nak lunjur kaki ke, nak bersilang ke, nak baring ke, ikut tuan-tuan. Nak tidur pun tak apa, jangan mengigau je. Itu je lah. Betul, tuan-tuan. Pada saya, tuan-tuan boleh datang pun saya dah besar rahmat. Yelah, kalau tuan-tuan tak datang, siapa pula saya nak berceramah? Takkan kat tiang masjid, kan? Jadi saya ambil pendekatan itu je lah. 25 tahun dah saya ceramah ni, saya tak kisah, tuan-tuan. Tuan-tuan datang pun saya alhamdulillah, ya Allah, ada orang sudi nak dengar, kan? Yelah, sebab duduk bersila tu penat. Kita umur semua mana ada muda ni. Saya tengok semua dah warga emas. Kalau remaja pun remaja purba. Remaja dah sedap dah, ustaz. Tang purba tu slow sikit, kan? Yang muda pun saya rasa saya seorang dalam tiba-tiba, kan? Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, mengajilah elok-elok, supaya jangan sesat. Kalau takdir sesat, berpatah balik, boleh tahan lagi. Mana bertaubat, ya Allah, aku dah tersasar, menyesal, silap gaya aku pilih ni. Tersedar, boleh patah balik, okey. Takut tak sempat. Takut macam cerita tadi, mati, kan? Tahu-tahu mati. Habis kita besok. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itu ingat, kita hidup atas dunia ni kena hati-hati. Sebab dunia ni memang tempat ujian. Ahasiban nasi ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ayat kedua surah Al-Ankabut, surah Labah-Labah. Ayat kedua Allah sebut ahasiban nas, adakah manusia itu menyangka dan mengira bahawa kami, yakni Allah, membiarkan mereka hidup di dunia ni macam tu saja, dengan hanya mereka mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah. Maksud dia, Allah kata kamu hidup atas dunia ni tidak memadai kita mengaku saya dah beriman, tapi ujian tak ada. Bukan, mesti kena uji punya. Bila kita kata saya telah beriman, bersedialah untuk menerima ujian daripada Allah. Ujian yang macam mana, ustaz? Saya pun tak tahulah, masing-masing punya habuan. Itu je lah. Saya ada ujian saya, tuan-tuan ibu-ibu masing-masing punya ujian, kan? Masing-masing. Dan ujian ni biasanya
Allah akan bagi berdasarkan kekuatan iman kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bagi lebih. Dia bagi itu memang ngam untuk kita. Walaupun kadang-kadang kita tengok orang lain, ya Allah besarnya ujian dia. Macam baru ni yang isu kepala air dekat Dungun, Terengganu tu kan, air putih ke mana tu, Terengganu, Kemaman kan, 7 beranak tuan-tuan, 7 sekeluarga hanyut dan semua jumpa mayat ni. Tuan-tuan ingat kecil punya ujian ke tu? Kita mati anak seorang, ada lagi 5 anak kita, seorang mati, separuh mati kita dia buat. Bayang 7 sekeluarga habis. Allah uji waris dia macam mana. Sebab itu ujian tak sama. Yang kita dapat ujian sakit, kematian, kehilangan, kurangnya harta, ujian isteri, ujian anak, ujian suami, Allah bagi itu betul lah. Dia sukat tu untuk kita. Sebab itu ujian tak sama. Orang lain kita nampak, ya Allah teruknya dia, dia mampu. Allah tahu dia mampu. Allah takkan bagi lebih. Tapi kalau kita nak doa pun boleh, ya Allah janganlah engkau uji kami melebihi kemampuan kami. Boleh? Kalau nak doa gitu pun tak apa. Jangan Allah uji kita lebih-lebih sangat tak. Kita pun tak daya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, di penghujung ini tuan-tuan, saya nak sebut, berhati-hati dengan dunia. Nabi sebut dalam hadis lain pun, dunia ni hijau, kata Nabi. Dunia ni hadrak, hijau. Hijau maknanya sedap mata memandang. Tuan-tuan tengok tumbuh-tumbuhan hijau kan, pokok, daun, sejuk mata mandang, seronok je, sejuk je. Kita pun rasa sejuk je, sebab ialah dia menghasilkan klorofil, oksigen semua kan, memang sejuk lah. Kita naik gunung, masuk hutan kan sejuk kan. Kalau duduk kat Shah Alam ni, hutan batu ni dia panas sikit. Kalau hutan pokok tu dia sejuk lah. Sistem, ekosistem dia macam tu. Jadi Nabi kata dunia ni hijau, sedap mata memandang. Tapi kena hati-hati, sebab dunia ni banyak yang menipu kan. Tengok dalam live nampak handsome ustaz, jumpa depan apa salah, lain lah muka. Dia tak tahu filter. Dalam telefon tu filter penuh kan. Jadi sebab itu dunia ni menipu kan. Banyak orang kena tipu dengan dunia, dengan orang atas dunia, macam-macam lah. Jadi apa pun kita hati-hati, letakkan pergantungan hidup kita pada Allah Ta'ala sentiasa, dan gunakanlah ilmu yang kita ada, iman yang ada ini, untuk kita jaga diri kita, jangan terlanjur, jangan terlajak, jangan tersasar, jangan terbabas terhadap perkara yang ditegah dan dilarang oleh agama. Takut nanti kita menyesal tak sudah. Ya, hati-hatilah insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh saya kongsikan sedikit untuk kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat saya yang bercakap, tuan-tuan, ibu-ibu yang mendengar, dan insya-Allah ada rezeki, panjang umur, kita jumpa lagi pada masa yang mendatang biiznillah. Dan sebelum saya tangguh, saya minta izin, ada 2 perkongsian ringkas. Yang pertama, saya nak buat kutipan sedikit tabung kebajikan dan pembinaan tahfiz di kampung Sungai Pagi, Behrang, Tanjung Malim sana. Yang uruskannya sahabat saya Ustaz Farhan Suhud. Kita dah masuk
fasa yang keempat, menunggu fasa yang kelima. 1, 2, 3 dah siap, 4, 5 dalam proses. 4, 5 ni walaupun 2 fasa lagi, tapi kos dia 3 juta ringgit. Banyak jugalah. Jadi bolehlah, mana-mana tuan-tuan nak infak RM1, 2 pagi ni, dekat tabung tu pun saya ada letak QR code e-wallet Touch and Go. Kalau nak scan pun boleh lah. Dan yang kedua, dekat meja luar belakang sana, saya ada letak satu flyers ni. Gambar ni bukan gambar calon ni gambar saya. Calon jenazah. Flyer ni flyer umrah, tuan-tuan. Saya akan bawa jemaah pada awal bulan 10, 5 sampai 16. Harga hotel semua ada kat situ. Nombor telefon saya pun ada dekat gambar bawah tu. Kalau ada tuan-tuan yang berminat, bolehlah ambil flyers tu. Boleh WhatsApp saya dengan segera, insya-Allah. Jadi itu 2 pengumuman. Dan jangan lupalah selamat mengundi pada 12 hari bulan nanti, insya-Allah. Kita buat pilihan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berkati kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa kuliah maghrib pada malam nanti, InsyaAllah.